memiliki sekurang-kurangnya diploma di dalam bidang perhotelan. So kepada seseorang ataupun calon-calon SPM yang betul-betul berminat untuk bekerja di bahagian kaunter hadapan, di bahagian F&B di restoran, di hotel atau bekerja sebagai pengemasan bilik, beliau hendaklah sekurang-kurangnya memiliki jurusan diploma kerana untuk masuk ke hotel, pekerjaan di bidang hotel ni kita memang perlu bermula dari bawah. So tak kisah kita ada diploma kat ijazah, kita memang kena kerja buat dari bawah. Tetapi dari segi aspek promotion atau kenaikan pangkat adalah lebih mudah kerana kita mempunyai satu sijil iaitu diploma di dalam pengurusan hotel itu sendiri. Cik Aizah. Baiklah, Cik Faizal. Terima kasih atas penerangan yang itu. Okey. Dekat sini kita ada satu soalan ni, Cik Faizal ya. Yang ni memang ramai sangat orang tanya ya. Okey. Ramai bakal pelajar di luar sana berteka-teki. Adakah bekerja di hotel ini ditawarkan gaji yang lumayan dan besar? Okey. Dan juga mereka bertanya, apakah keistimewaan bekerja di sektor perhotelan berbanding sektor lain? Soalan ni memang sangat-sangat banyak yang kita dapat sebelum ni, Cik Faizal. Okey, apa pendapat Cik Faizal? Okey, Chef Nazmi ada online ya? Ya ada. Nazmi, Cik Nazmi. Cik Nazmi tak dengar kot. Saya nak tanya dengan Cik Nazmi berapa dia punya first salary sewaktu bekerja sebagai chef di hotel sebenarnya. Oh, mungkin ada masalah teknikal. Okey. Tak apa. Okey. Selamat pagi. Saya nak okey, busy ke tu? Chef tengah busy ke tu? Tak ada. Mic ni macam mana ni chef? Macam mana ni ada orang tanya ni gaji di hotel ni betul ke, tinggi ke, kecil ke, besar ke, macam mana? First salary waktu chef kerja di hotel macam mana? Okey, berdasarkan pengalaman saya lah. Boleh dengar Boleh. Okey, untuk permulaan sebagai para pelajar ataupun untuk mencari peluang dalam bidang industri ni, kita kena ada target atau set goal. Okey, masa tu set goal saya adalah mencari hotel 5 bintang. Dan memang saya pilih Kuala Lumpur City Centre untuk membawa pengalaman baru dalam kehidupan saya lah selepas bergelar mahasiswa ataupun dah graduate. Dan yes, rating gaji tahun saya kerja tu pun agak lumayan dan kini dah 2021. Okay, kalau orang kata apa, 2021 ni bukan orang kata apa, bukan penghalang lah untuk kita bekerja dalam bidang industri ni. Memang sangat-sangat berbaloi. Cumanya dengan keadaan COVID-19 ni, okay, kita kena bijak lah mengatur perjalanan kita. Tapi my suggestion, yes, choose a 5-star brand, especially dekat Bintang, KLCC, tempat-tempat macam tu. Itu je lah. Okey, saya setuju dengan Chef Nazmi. Terima kasih atas pendapat tu. Dan bagi pengalaman saya juga, betul, kebanyakan gaji ataupun hotel yang menawarkan kita kerja itu adalah berdasarkan kita punya pengalaman dan juga hotel tu punya reputation. Sebagai contoh, 5-star hotel, 3-star hotel or budget hotel. Dan agak menjadi satu halangan atau cabaran kepada seseorang itu yang tidak mempunyai pengalaman untuk bekerja di 5-star hotel. So macam saya pun, waktu first dulu pun kita tak boleh nak terus kerja di 5-star hotel. Macam saya start career, saya start di Quality Hotel Shah Alam. Dan pada ketika itu sistem penggajian di sektor perhotelan adalah menggunakan point base. Maksud point base ni, dia akan bagi kita satu basic salary yang agak rendah. Dan kemudian dia akan memberikan kita service point. Sebagai contoh, saya mendapat 3 service point. So dalam satu service point adalah RM500 dan 3 service point contohnya RM1,500. Dan service point ni adalah berubah-ubah mengikut kita panggil kepada performance kepada hotel tu. Contohlah hotel tu mempunyai bisnes yang baik dan
satu poin lebih kurang dalam meningkat sebanyak 600. So kat situ ada peningkatan gaji dalam gaji bulanan saya lah, ditambah dengan basic. Namun sekarang ini because banyak kita ada Kesatuan Pekerja Hotel Malaysia yang telah mencadangkan kepada kerajaan untuk menaikkan gaji basic pekerja-pekerja hotel, dan sekarang ni saya yakin dan percaya gaji-gaji pekerja hotel adalah seperti gaji-gaji pekerja biasa, iaitu standard bermula basic salary yang adalah sekurang-kurangnya 1,300 lah. Dan ini memberi peluang kepada para pekerja hotel, para masyarakat untuk bekerja di hotel dengan keyakinan sistem pegajian yang baru ini. Dan saya pun ada have a look through into the online dan ada bertanya kepada rakan-rakan yang bekerja di hotel. Contohnya lah seseorang yang memiliki diploma di dalam bidang perusahaan hotel untuk bekerja di sektor kaunter hadapan front office. So gaji yang boleh ditawarkan mempunyai diploma sekurang-kurangnya 1,800 ke 2,000 lah untuk basic dan tidak termasuk seperti allowance lain. So saya rasa agak fair untuk graduan diploma kita untuk memulakan pekerjaan dan kemudiannya menjadikan pengalaman pertama itu sebagai pengalaman yang berharga, your first experience, dan kemudian boleh demand untuk gaji yang seterusnya di hotel yang lain. Unless you memang first masuk tu you dapat hotel 5 star, you boleh remain because they have their own career development kalau di mana-mana 5 star hotel di Malaysia ni lah. Itu sahaja pandangan saya, Cik Haiza. Baiklah, Cik Faizal. Terima kasih atas pandangan tersebut. Okey, dekat sini kita ada nak bertanyakan soalan tentang kenaikan pangkat. Okey, berapa lamakah masa yang diambil untuk mereka dinaikkan pangkat ni, Cik Faizal? Contohnya pangkat sebagai pengurus hotel, ya, manager. Contohnya di sektor awam, untuk kenaikan pangkat ni mereka perlu mengambil peperiksaan khas untuk kenaikan grade mereka. Okey, sekarang ni kita nak bincang lah bagaimana pula di sektor perhotelan ni, perlu tak mereka ambil exam, macam susah tak untuk mereka nak naik pangkat tu? Okey, terima kasih atas soalan Cik Aizah tadi. Okey, seperti mana kita ketahui, saya pun waktu dulu pun kita tak tahu sama ada seniority ataupun the length lama kita bekerja. Kalau macam kita di sektor kerajaan tu, kalau dah kerja 20 tahun takkan tak naik pangkat kan. Dan di hotel, surprisingly waktu saya praktikal di Pan Pacific Hotel Kuala Lumpur dan sekarang nama dia Sri Pacific, ada seorang abang lah kan, dia bekerja sebagai bellman selama 15 tahun. Cuba bayangkan, dia kerja sebagai bellman iaitu pengangkat beg selama 15 tahun. Takkan tak naik pangkat jadi at least supervisor ke? Tak, memang tak. Dia bekerja sebagai bellman selama 15 tahun, itu je lah kerja dia. Bila saya tanya sebab apa dia tak naik pangkat semua, tapi dia happy dengan kerja dia tu. Sebab di hotel, seperti mana yang kita tahu, setiap job roles ataupun job scope tu adalah berbeza. Okay, so dia mungkin dah sangat tak selesa dengan pekerjaan tu, dan job scope sebagai bellman ni juga kebanyakannya mereka akan dapat tips. Betul tak? Setiap satu customer, setiap satu guest yang masuk check-in di hotel 5 star ni, selalunya guest akan bagi tips. Dan tidak semestinya bekerja di dalam hotel itu sendiri, contohnya di kaunter hadapan. Takkanlah kita sibuk nak buat check-in tu tiba-tiba guest kita nak bagi kita tips pula kan. So itu salah satu sebabnya, dan saya tak katakan sebabkan mendapat tips tu yang dia bekerja selama 15 tahun di bidang yang sama. Tetapi secara logiknya, bekerja di bidang hotel, contohnya you ada thinking untuk career movement, untuk menjadi target menjadi manager, sebagai contoh room manager, dengan memiliki diploma pengurusan hotel ni, saya bagi masa dalam 5 tahun, sekiranya kamu menunjukkan satu performance, sebab di hotel juga ada performance appraisal, ada performance evaluation, sama juga dengan
di sektor kerajaan, cuma sistem sahaja berbeza. So sekiranya kamu di-evaluate oleh you punya supervisor, you punya manager, mempunyai peningkatan, improvement dan mereka memberi cadangan kepada pihak HR dan high management untuk menaikkan pangkat ataupun gaji kamu, so tidak ada kemungkinan di dalam 5 tahun kamu akan menjadi seorang pengurus. Walaupun pada mulanya kamu bermula sebagai seorang example normal assistant atau eksekutif, junior eksekutif di dalam bidang ataupun jabatan kaunter hadapan, F&B ataupun pengemesan bilik. So tidak ada apa yang mustahil sekiranya kamu maksudnya individu ataupun diri kamu sendiri itu berjaya meyakinkan pihak management. Macam itulah. Kalau kita ni malas just buat kerja kita, habis je waktu bekerja pukul 7.03 tu, pukul 2.30 dah siap packing-packing. So maksudnya kat situ peluang untuk kenaikan pangkat atau kejayaan tu memang lambat lagi lah orang nak tengok. Kita memang mungkin tak kena buang kerja, tetapi untuk kenaikan pangkat tu ada calon yang lebih who's the next most qualified than us. Itu kita perlu tengoklah. Macam itulah Cik Aiza. Okey, baik Cik Faizal. Maksudnya dekat sini ini adalah berita baik ya kepada sesiapa pelajar-pelajar yang ambil pengurusan hotel, sebab hotel ni kenaikan dia ikut performance. Okey, dia bukan ikut kepada seniority. Betul tak Cik Faizal? Betul. Okey, sekiranya mereka ada diploma, especially dengan fakulti Learn Masters, okey, kita ada industry experience. Okey, sangat mudah untuk pelajar-pelajar ini untuk naik pangkat. Kan? Betul tak? Betul. Okey, terima kasih atas pandangan Cik Faizal. Okey, seterusnya kita ada soalan lagi. Bagaimana ya Cik Faizal cara untuk menarik minat golongan belia muda kita ni untuk menceburi bidang perhotelan, kerana kebanyakan mereka ni masih tak jelas tentang peluang pekerjaan kan. Khususnya di bidang perhotelan ni lah mereka tak pasti apa yang ada di minda mereka hanya tentang yang diorang tahu contohnya front office, housekeeping, tetapi ramai yang tak tahu peluang pekerjaan bukan hanya terhad kepada bahagian frontliner sahaja, tetapi juga mereka ni ada peluang bekerja di bahagian pengurusan, contohnya macam admin, HR. Boleh tak Cik Faizal macam ceritakan sedikit tentang pengalaman di hotel? Sebelum tu Cik Aiza, saya ada baca satu chat daripada Nazmira Syarmira dari Hulu Langat ni. Nazmira ada ke sekarang ni online? So saya nak komen sikit. Assalamualaikum, saya Ain dari Hulu Langat nak tanya, ada pengalaman terbaik Encik Faizal ketika bekerja di sektor hotel ini dan perlu ke ambil diploma untuk kerja hotel ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas soalan. Waalaikumsalam. Dan bagi saya lah, kita pun tahu Malaysia sedang menuju ke arah negara maju dan adalah satu cabaran kepada Malaysia ataupun negara untuk meningkatkan dalam semua sektor ekonomi. Tourism dan juga perhotelan adalah satu ekonomi ataupun sektor ekonomi yang menjana pendapatan negara. Oleh itu, kebanyakan hotel ataupun sektor pelancongan ini memerlukan pekerja yang mahir. Contohnya kalau kita tengok negara yang maju, kita nak pergi contohnya bekerja di Dubai, kita boleh tahu Dubai mempunyai banyak sektor peluang pekerjaan dan banyak orang Malaysia contohnya telah pergi ke Dubai dan bekerja di syarikat airlines. Kan? Contohnya syarikat airlines Dubai memiliki satu syarikat penerbangan airlines yang sangat terkenal iaitu Emirates. Dan di Emirates ni kita ada pramugara daripada Malaysia, pramugari daripada Malaysia dan kitchen ataupun kitchen hub untuk Emirates catering. Hub Emirates also ada pelbagai juadah ataupun menu yang akan dihidangkan jika dia ada di Eropah, di Asia, di Timur Tengah
Dan di Malaysia also ada chef-chef Malaysia yang akan menyediakan maksudnya makanan dan sebagainya, dan perlu berada di Dubai itu sendiri. So daripada aspek perlu ke mengambil diploma, bagi saya ini adalah satu tiket ataupun entry level untuk kepada sesiapa yang ingin menceburi dalam bidang industri perhotelan, pelancongan ataupun airlines pun, bukan jadi pramugari lah, tapi ada juga waktu saya pada zaman dahulu, sewaktu belum yang ada kursus-kursus stewardess ni, dia memang ambil pelajar-pelajar jurusan pengurusan hotel untuk menjadi steward dan stewardess. So sijil ataupun diploma kelulusan pengurusan hotel ni actually dia boleh menceburi pelbagai bidang dan pelbagai sektor. Dan berbalik pada soalan Cik Aizah tadi, betul, di hotel seperti mana kita tahu, kita ada jabatan sales, sales and marketing, human resource, kita ada purchasing, dan kita ada event, kita ada recreation, kita ada PR. So macam saya pun, saya minat contohnya untuk bekerja di hotel, contohnya sebab saya dah ada pengalaman di 3 bidang utama ni, saya nak masuk ke bidang PR. So dia akan tengok, evaluate you punya pengalaman dan juga kelulusan. So sekiranya anda punya pengalaman ataupun kelulusan di dalam bidang hotel adalah relevan sekiranya kamu ni untuk bekerja sebagai PR di hotel ataupun HR di hotel. Okay, so HR tahu kan, iaitu pengurusan sumber manusia, dan peluang pekerjaan di HR boleh bermula daripada HR assistant, kemudian kamu jadi executive, dan akhirnya kamu boleh menjadi seorang pengurus di bahagian HR itu sendiri. Itulah menjawab kepada persoalan kepada moderator kita. Bukan sahaja terhad kepada 3 bidang ni, sekiranya kamu ni memang betul-betul talented, ada gaya-gaya HR, ada gaya-gaya PR, ada gaya-gaya untuk menjadi seorang sales, kan? So ini adalah peluang terbaik, kerana hotel adalah satu perniagaan. Kita tahu it's a business. So if it's a business, usually they have a complete what we call that organizing structure, which is they complete all the department in each of the business organizations. Itu sahaja Cik Aizah. Baiklah Cik Faizal, sebenarnya banyak peluang pekerjaan dalam bidang perhotelan ni kan. Okey, dan kita nak highlight kat sini, sebenarnya bidang perhotelan ni masih lagi relevan. Dan bila PKP tamat, pelancongan domestik ni mesti akan dibuka 100% dan demand hotel ni akan naik semula. Ya, jadi kepada sesiapa yang risau tentang kerjaya perhotelan ni, dia risau kalau nak belajar dalam bidang ni, ada tak nanti kerjaya untuk dia, tak payah risau. Sebab mesti ada rezeki untuk anda. Masih relevan lagi buat masa ni. Ya, betul tak Cik Faizal ya? Ya, betul. Okey, khususnya dekat Le Master juga, kita ni pembelajaran kita melibatkan WBL, okey, Work Based Learning, di mana pelajar-pelajar ni dia akan dapat pengalaman. Okey, masa belajar dia dapat pengalaman bekerja, dia hands on, macam real, macam mana orang bekerja dekat hotel atau dekat F&B. Okey, dan bila dia tamat diploma, dia bukan fresh graduate, tapi graduate dengan pengalaman industri. Itu kelebihan untuk fakulti Le Master ni. Ya, okey. Dekat sini saya ada satu soalan, okey, yang nak ditujukan pada Cik Faizal. Okey, ini daripada Chef Nazmi ya, Cik Faizal. Okey, diploma program yang ditawarkan di Saito Le Master boleh membuatkan saya menceburi dalam bidang bisnes ke? Okey, sebab sekarang ni pun banyak bisnes online atau hanya fokus pada hotel sahaja. Jadi soalannya, adakah belajar di level diploma ini susah? Lebih-lebih lagi, saya ni fresh daripada lepasan SPM sahaja. Bagaimana itu Cik Faizal? Okey. Terima kasih soalan pada Cik Nazmi. Bagi saya, it depend kepada seseorang pelajar itu kat mana dia nak mempunyai dia punya hala tuju. So contohnya dengan
melengkapkan diploma dan selepas itu pelajar ini ingin membuka bisnes, memang tak ada masalah because they already set the goal to check and ketika kita nak memahami ataupun mendalami teori apakah itu satu bidang perniagaan. Dengan adanya diploma pengusaha hotel dan seseorang itu ingin membuka bisnes, sebagai contoh nak buka restoran ke atau nak buka satu hotel bajet ke, memang amat bersesuaian kerana mempunyai satunya mempunyai cita-cita dalam bidang bisnes adalah baik dan mempunyai pengetahuan iaitu teori based learning adalah sangat akan memantapkan seseorang itu untuk berjaya atau kita panggil sukses dalam bidang perniagaan. Memang sekarang ni kita ada dengar jutawan sana, jutawan sini, tapi hanya memiliki SPM. So itu memang benar berlaku dan tidak salah sekiranya kita mempunyai satu pendidikan, kita akan panggil yang pendidikan yang formal sebelum kita memulakan satu perniagaan adalah lebih baik. Itu pendapat dan pandangan saya dan ianya terbuka kepada umum dan saya juga tidak menolak bahawasanya perniagaan itu tidak memerlukan apa-apa apa-apa sebarang sijil ataupun kelayakan. Kita pun tengok banyak sangat datuk-datuk yang berjaya, Datuk Vida kan, semuanya Datuk Alif sebenarnya, semuanya sektor-sektor dalam bidang itu tidak memerlukan satu sertifikat untuk dia menjadi seorang usahawan kosmetik dan sebagainya untuk berjaya. Itu pendapat saya. Okey, baiklah Cik Faizal. Okey, kalau kita tengok daripada chat room kita kat sini, ada soalan daripada Syah Roy. Okey, Puan, saya Muhammad Saiful ya, mahu bertanya cara macam mana mahu mendaftar sebagai pelajar degree diploma ini. Okey, untuk Syah Roy, untuk Saiful, okey, untuk mendaftar sekarang ni dah dibuka sebagai pelajar degree atau diploma. Okay, dekat sini saya ada sertakan hotline kami ya, 011-7234-3668. Okay, boleh kontak nombor ni atau tinggalkan nombor telefon Saiful. Nanti pihak kami akan hubungi Saiful semula. Okay, soalan seterusnya ya daripada Siti Hawa Faizal. Assalamualaikum, saya Hawa. Nak tanya Encik Faizal, jika saya nak bekerja di hotel 5 star dengan ada level diploma dalam bidang hotel management, apakah position yang akan saya dapat jika bekerja di perhotelan tersebut dan berapa rate gaji untuk level diploma ni? Dia mungkin tanya pasal starting kerja dia lah. Okey. Siti Hawa ya. Okey. So contohnya lah Siti Hawa nak bekerja dalam bidang hotel management. Dan waktu tu telah ada diploma. Okey. Selalunya kebiasaannya macam saya cakap di 5-star hotel, dia juga akan tengok pengalaman dan based kepada interview tu sendiri. Contohnya lah Siti Hawa, first sekali untuk kerja di hotel 5-star ni, they will based on the individu, they will based during the interview your communication skill and also your capability. Contohnya untuk bekerja di bahagian front office, pertamanya you kena mempunyai satu skill dalam mengendalikan customer, contohnya customer service, care service relation dan juga a little bit about the technology. Penguasaan kamu dalam bidang teknologi, boleh buat check-in, berapa pantas you boleh check-in-kan customer dan all that thing kita akan occupy Siti Hawa waktu Siti Hawa belajar dengan kita. Dan untuk mengenai gaji tu, saya boleh yakin dan boleh mengatakan sekiranya industri ini pulih, Siti Hawa boleh mempunyai dapat rate gaji lebih kurang sekurang-kurangnya di 5-star hotel 2,500 ke atas. Itu selalunya tanggung gaji untuk starting di hotel, termasuk you punya allowance ataupun OT ke ataupun allowance pakaian ke, allowance makan ke. Sebab bila kita bekerja di hotel ni, kita tak perlu keluarkan duit poket kita untuk makan. Kalau contohnya kita kerja dekat area KLCC, satu hari je belanja makan dekat KLCC tu mungkinlah RM20. Tambang pun tambah itu lebih kurang 30 ke 40. Tapi bagusnya bekerja di sektor perhotelan yang setiawa, semua disediakan oleh
pihak hotel. So contohnya you dapat contohnya 2,000 pun sudah memadai sebabkan you akan save you punya gaji dan you tak perlu membeli contohnya dari segi aspek pakaian, dari segi aspek makanan, semuanya tak perlu kamu keluarkan kerana hotel sediakan sepenuhnya. Itulah kelebihan di bidang hotel ini. Baiklah, Cik Faizal. Okey, terima kasih di atas penerangan-penerangan tentang dalam bidang perhotelan ni. Okey, dekat sini ada lagi satu soalan. Sekejap, kita cuba baca. Okey, sementara kita nak tunggu soalan-soalan daripada audiens kita. Okey, ingin kita nyatakan dekat sini dalam bidang perhotelan ni sebenarnya sangat-sangat seronok dan menarik. Ya, siapa yang pernah bekerja dalam bidang ni, okey, mereka mesti setuju bahawa persekitaran bekerja di bidang perhotelan ni sangat enjoy. Okey. Ya, ada sesiapa yang nak bertanyakan ke soalan tadi? Okay, mungkin masalah teknikal. Okay. Okay, untuk bidang perhotelan ni Cik Faizal susah tak subjek-subjek dia? Maksudnya nak master dia punya subjek ni. Susah tak? Okey, untuk soalan susah ke tak tu normal lah. Maksudnya kalau kita ambil SPM pun ada orang cakap SPM tu kacang putih, ada orang cakap SPM tu kacang hijau ke kacang apa kan. So apa benda yang kita sedang belajar dan menghendaki kita untuk attend the class, untuk buat assignment, untuk menduduki exam. So maksudnya kat situ need to put an effort. Susah tak susah tu adalah di belakang, tetapi macam mana cara kita belajar dan macam mana cara kita punya strategi untuk kita cemerlang dalam satu peperiksaan atau dalam satu kursus atau dalam satu bidang yang kita ceburi. So bagi saya untuk peringkat diploma ni kebanyakannya para pelajar boleh excel lah dalam bidang diploma, dalam kursus diploma, as long as dia attend the class, dengar kuliah secara online, buat assignment, itu sahaja. Memang tak ada masalah untuk seorang pelajar itu lulus dengan cemerlang dalam bidang perhotelan ni. Okey, baiklah Cik Faizal. Okey, jika menurut pengalaman Cik Faizal lah contohnya lepasan SKM 3, STPM dan ada juga yang tiada keputusan SPM. Okey, mereka ni sebenarnya memang ada tempat lah dalam bidang ni kan Cik Faizal. Walaupun mereka tak ada SPM tapi mereka ada SKM. So sebenarnya mereka diterima bekerja dalam bidang perhotelan ni dan banyak kerjaya untuk mereka. Betul tu Cik Aizah. Okey. Kebanyakannya kita perlu ada minat dan juga keyakinan. So bidang hotel ni adalah terbuka untuk para peserta lepasan SPM, SKM dan sebagainya. Okey, Cik Nazmi. Cik Nazmi ada dekat sana ke? Ya, Okey, saya. Cik Nazmi merupakan Sales and Marketing untuk fakulti Le Masters kita. Okey, mungkin Cik Nazmi boleh share pasal promotion yang kita ada sekarang pada pelajar-pelajar yang berminat nak ambil diploma Culinary Arts, diploma Pastry Arts, diploma Hotel Management khususnya. Okey, ada promotion yang apa sekarang ni? Nazmi boleh share tak dengan audiens kita? Okey, buat permulaannya terima kasih kepada Encik Faizal sangat bernas dengan input-input yang di-sharekan. Okey, di sini saya nak menerangkan sedikit tentang promotion di Le Master School of Hospitality and Culinary Art. Okey, di mana bulan 5 dan 6 ini. Okey, untuk pendaftaran sahaja kita ada bagi hanya RM500 atau
permulaan untuk mendaftar, dan selebihnya menjadi percuma di bawah promosi ini untuk ketiga-tiga program yang ditawarkan, iaitu Diploma in Hotel Management, Diploma in Culinary Art dan Diploma in Pastry Arts. Dan kesemua promotion ini akan berlangsung untuk selama 2 bulan sahaja. Pada para pelajar yang still masih menunggu SPM, bagi saya ini adalah peluang yang amat cerah, especially pada mereka yang sedang menunggu. Sebabnya tak perlu menunggu result SPM, dah boleh belajar. Hanya menggunakan sijil percubaan SPM 2020. Dan bayangkan jika belajar bersama kami, dalam masa 2 tahun setengah sahaja anda sudah bergelar berkejaya. Compare dengan kawan-kawan lain ataupun yang tengah menunggu, masa itu emas. Dan di situlah kebaikannya. Dan untuk pelajar international juga kita ada buka kepada kawan-kawan pelajar yang ada kawan international yang berminat, boleh kontak nombor yang tertera di chat box. Dan untuk kesemuanya juga saya boleh showkan bahawa call us dan atau tinggalkan nombor telefon di Facebook Live juga, di mana kami ada pelbagai aktiviti di dalam Facebook Live dan juga Facebook Le Master untuk mengetahui lebih lanjut tentang promotion ini. Itu saja Cik Aizah. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Nazmi. Ada soalan-soalan tak daripada audiens kita yang nak ditujukan untuk Cik Faizal kita? Sebab kita ada beberapa masa lagi dengan beliau untuk sesi ini. Jika ada nak tanya, boleh tanya di bahagian chat atau boleh utarakan juga soalan secara live ni. Cik Faizal masih ada lagi di talian. Sebelum tu saya ada share satu link iaitu Ormond Hotel. So kat situ kita dapat lihat contohnya soalan daripada yang bertanya sebelum ni mengenai gaji atau mengenai peluang. So that is one of the example of the hotel yang memberikan peluang kepada para pelajar lepasan diploma ataupun kursus-kursus perhotelan untuk join Ormond Hotel dan memberi peluang kerjaya yang sangat baik dalam bidang perhotelan. So persoalannya mengenai relevan ke tak, memang relevan, dan beberapa hotel seperti Genting Group, Ormond Hotel masih lagi membuka peluang kerjaya, walaupun pada ketika pandemik mereka lagi memberikan peluang kepada orang ramai yang berkelayakan untuk join dia punya team kat situ. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cik Faizal tentang perkongsian ini. Dekat sini Cik Faizal ada bagi kita dekat link chat room kita ni, dia ada bagi satu link untuk kita semua refer lah apa-apa berkenaan dengan management training sebelum kita mengakhiri session santai stop kita dengan Cik Faizal, ada kata-kata terakhir tak Cik Faizal sebelum kita akhiri santai stop kita? Saya dengan ini saya ingin menjemput para pelajar lepasan SPM tahun 2020 ataupun para pelajar SPM yang akan mendapat keputusan pada tahun ini untuk memberikan peluang kepada diri anda sendiri untuk menceburi bidang pengurusan hotel di Saito University College, iaitu di Master School. Kerana kami di barisan akademik dan juga pentadbiran di Master akan memastikan para pelajar dan pelajar kami akan mendapat peluang pekerjaan dan sekurang-kurangnya mereka memiliki ilmu untuk menceburi bidang-bidang lain seperti bidang perniagaan atau bidang-bidang yang ingin diceburi oleh anda semua. Tetapi kami di sini
benar-benar ingin memberikan satu elemen pendidikan yang terkini, modul yang terkini dan memastikan anda semua berjaya di dalam bidang industri yang anda ingin ceburi. Itu sahaja. Baiklah, okey. Dekat sini kita ada pertanyaan daripada Syah Heroy Saiful. Puan mahu bertanya, sekiranya telah ada sijil kemahiran dalam bidang urusan perhotelan, boleh ke tu sambung diploma? Okey, untuk Saiful memang boleh sangat untuk sambung diploma ni ya. Nanti terus berdaftar. Sebab sekiranya ada sijil kemahiran, okey, Saiful memang layak untuk meneruskan pengajian dalam bidang diploma. Okey, soalan seterusnya daripada Syida Hazwani. Hai Syida. Okey, dia bertanya, sekiranya mahu tunggu UPU dulu dan tidak dapat, berapa yuran yang dikenakan pula? Okey, macam ni. Sementara nak tunggu UPU result, adik Syida sebenarnya boleh join our free online classes. Buat masa ni, tidak ada apa-apa bayaran dikenakan. Jadi, Syida boleh belajar banyak benda berkenaan kulineri, pastry, hotel management dan macam-macam lagi. Ya, sementara nak tunggu SPM, why not adik join kelas ni. Okey, tengok macam mana lecturers, kenal dengan lecturers. Okey, dan adik pula boleh dapat banyak pengalaman daripada kelas-kelas yang kita ada sekarang ni. Okey, yuran tak ada buat masa ni. Okey, adik boleh tinggalkan nombor telefon dan nombor telefon hotline kita tadi ada. Adik boleh WhatsApp juga. Nanti kita akan follow up adik semula ya. Okey, ada siapa-siapa lagi tak nak bertanyakan apa-apa soalan? Okey, kita cuba tunggu seminit dua lagi ya. Cik Faizal mungkin ada lagi nak bertanya. Boleh, tak ada masalah. Jadi Cik Faizal memang menyokong penuh lah kepada sesiapa student di luar sana. Memang siapa nak masuk perhotelan sekarang ni tak ada masalah. Sebab walaupun PKP, tak PKP ke sebenarnya masih on lagi kan bidang ni kan? Betul. Jangan anggap sekarang ni banyak tempat tutup. Perhotelan ni dia dah suram, tidak. Sebenarnya kita hanya melimitkan sahaja. Macam pelancong. Sebenarnya bidang perhotelan masih lagi berjalan seperti biasa. Okey? Betul. Jadi kalau ada sesiapa dalam ni audiens kita nak recommend ke pelajar, adik-beradik ke family ke nak masuk belajar dekat Le Masters ni, tak ada masalah. Tak payah risau tentang kerjaya kerana 100% mereka akan dapat tempat insya-Allah dalam bidang tersebut. Okey, ada satu lagi soalan dekat sini. Kalau boleh Puan buat satu grup untuk dapat info tentang pengurusan perhotelan ini. Okey, insya-Allah nanti kita akan buat satu grup untuk Saiful dan kita akan add-kan kita punya lecturer Cik Faizal sebab beliau ni dia sangat mahir dalam bidang perhotelan ni. Dia akan share semua info-info tentang pengurusan hotel ini ya Saiful. Terima kasih atas cadangan itu. Okey, ada siapa-siapa lagi sebelum kita ada lagi satu nombor yang 011 kena PM sana untuk kelas tu. Okey, Ashika Shazrina, ya saya adik untuk nak masuk kelas tu. Okey adik, WhatsApp nombor yang tertera tadi 0117234368. Okey, so nanti kita akan masukkan adik untuk kelas tu. Boleh ya? Okey, ada siapa-siapa lagi ke? Okey, ada lagi. Okey, grup SUC Audit SPM tu grup umum ke untuk semua kos? Okey, untuk grup SUC Audit SPM tu, okey, nanti saya akan cuba semak semula sebab itu memang general group untuk lepasan SPM. Cuma nanti selepas itu mereka akan dibahagi-bahagikan mengikut program yang mereka minat ya. Okey, soalan seterusnya daripada Saiful, bila mula college tersebut Puan? Maksudnya macam mana ya Saiful? Bila mula belajar ke? Okey, untuk mula belajar ni memang kita dah start classes. Kalau boleh, Saiful boleh bagi maklumat dengan segera sebab kita akan daftarkan Saiful
untuk masuk dalam kelas yang sedang berlangsung sekarang ni. Jadi banyak info yang Saiful boleh belajar ya. Ya, saya buat masa ni sebab kita masih dengan PKP, jadi kita hanya boleh jalankan online classes sahaja. So nanti bila PKP kita dah reda, dah lift up, so kita dah boleh join face to face classes ya. Ya, saya Cik Mahathir, terima kasih kerana join Santai Talk kita. Soalan ini daripada Nazmi ya. Audit kelas tu untuk 3 program di Le Master sahaja. Dan boleh daftar pada nombor dekat atas tu. Dan kelas ni memang online sahaja. Sangat mudah. Terima kasih banyak kepada audiens yang sudi hadir untuk Santai Talk kita pada hari ini. Dan kita akhiri dulu Santai Talk kita ya. Terima kasih semua. Diharap kita akan berjumpa lagi pada Santai Talk yang seterusnya ya. Terima kasih. Terima kasih Cik Sama-sama. Faizal. Ya, saya. Terima kasih. Sama-sama. Jaga diri semua. Jangan lupa SOP untuk kita jaga kita dan mencegah pandemik COVID-19. Stay tune at rumah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang setia tunggu hingga ke akhir rancangan ya. Terima kasih Alia. Terima kasih Fatimah. Terima kasih Kak Ju. Terima kasih Nur Haslinda. Farah Wahida. Terima kasih Cik Adik kerana sudi join. Terima kasih Cik Mus. Terima kasih Cik Saiful. Jangan lupa nanti bagi maklumat-maklumat untuk classes, join kelas. Terima kasih Nazmira. Terima kasih Hawa, terima kasih Syida. Kita berjumpa lagi untuk Santai Talk yang seterusnya.